Malaysia Filipina setuju teroka lebih banyak sinergi bagi perkongsian masa depan. Hala 7 baharu ekonomi dilancar esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan penghargaan atas lawatan balas Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. dalam usaha menyumbang kepada peningkatan momentum rakan kongsi penting ASEAN. Menurut baginda, Filipina merupakan rakan niaga dagangan kelima terbesar di Malaysia, manakala Malaysia di kedudukan keempat teratas di Filipina dalam urusan sama. Sektor pertanian, ekonomi digital, industri makanan halal, keamanan serta kemajuan bersama antara yang ditekankan baginda menerusi kestabilan di kedua-dua buah negara untuk kekal utuh dan bertambah baik. Terdahulu, Presiden Filipina bersama isteri tiba di Istana Negara pada pukul 11 pagi. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria dan diteruskan dengan pertemuan empat mata sebelum berakhir dengan majlis jamuan negara. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menjadi tuan rumah mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Filipina ke-8 yang dijangka diadakan Oktober ini. Perdana Menteri berkata kesediaan itu merupakan manifestasi hubungan dua hala yang sangat baik antara Malaysia dan Filipina. Beberapa instrumen dijangka ditandatangani bagi meningkatkan kerjasama dua hala kedua-dua negara. And finally, I think the issues that we relate upon is the issue of the joint commission that's going to meet towards the end of the year, and we have an outstanding MOUs which both of us have agreed to accelerate the process, and where we should find ways to resolve and then hopefully sign prior to the or during the commission meeting. Presiden Marcos Jr. optimis mesyuarat Suruhanjaya bersama itu merupakan platform terbaik bagi membincangkan isu yang menjadi keutamaan kedua-dua negara. In the spirit of exploring synergies for future partnerships, we agreed to convene the next Philippine-Malaysia Joint Commission meeting in the near future. I believe the date that we decided upon was around sometime in October. We do this so that our government agencies will have an avenue to discuss priority cooperation in detail, most especially in the areas of transnational crimes, agriculture, halal industry, Islamic banking, education, tourism, and culture, sports, and the digital economy. Malaysia dan Filipina bakal meneroka peluang ekonomi bagi menembusi pasaran industri halal. Ia sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dagangan dua negara. Kedua-dua negara memiliki potensi dalam industri berkenaan. Perkara itu antara yang dibincangkan bersama dalam rangka lawatan rasmi sulung Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke negara ini. We mentioned also the potential for halal industry in both countries. We will certainly do our utmost in terms of the issue of certification, but I think jointly we should undertake some effective measures to ensure that the halal industry can penetrate more effectively into the Middle Eastern market in particular. Datuk Seri Anwar bercakap pada sidang media bersama antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Filipina di Putrajaya. Ekonomi madani memperkasa rakyat bakal dilancarkan Perdana Menteri esok
Ia merupakan pengemudian dan pengarahan baharu ekonomi untuk menjamin masa depan negara. Perdana Menteri menerusi Facebooknya memaklumkan pelancaran hala tuju baharu tersebut akan berlangsung di Ibu Pejabat Suruhanjaya Security Malaysia pukul 9 pagi. Pelancaran itu akan disiarkan secara langsung di RTM. Ekonomi Malaysia mencatatkan perkembangan lebih baik berbanding jangkaan 5.6% pada suku pertama 2023, didorong terutamanya oleh perbelanjaan sektor swasta. Terdahulu, Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Abdul Rashid Ghafur berkata, Bank Pusat itu mengekalkan unjuran untuk pertumbuhan KDNK negara tahun ini antara 4 dan 5%. Poster yang tersebar di media sosial tentang Elaun Madani kepada penjawat awam adalah tidak benar. Kementerian Kewangan menegaskan maklumat tersebut adalah palsu. Terdahulu, satu poster yang mendakwa kerajaan akan memperkenalkan Elaun Madani dengan bayaran minimum RM800 kepada penjawat awam tersebar di media sosial. Kementerian Kewangan menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati serta tidak terpedaya dengan berita seumpamanya. Orang ramai juga diingatkan untuk tidak berkongsi maklumat yang belum pasti dan sentiasa mengikuti saluran rasmi kementerian. Laluan kilometer 66.1 lebuh raya Kuala Lumpur Karak akan dibuka semula bermula pukul 7 malam tadi. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi, kerja-kerja pembaikan di kawasan terkesan selesai. Kejadian tanah mendap berhampiran Plaza Tol Bentong itu disebabkan pembinaan terowong laluan rel Pantai Timur ECRL. Saya agak puas hatilah kerana kerja-kerja remedial action dibuat dengan secara cepat. Peringkat awal ini sebab masih dalam siasatan, peringkat awal kita difahamkan kerana pembinaan terowong di bawah, iaitu projek rel tu. Majlis Perbandaran Klang MPK bakal dinaik taraf kepada status bandar raya. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakor Min berkata, Kabinet bersetuju dan meluluskan cadangan Kerajaan Persekutuan itu dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Juga dimaklumkan di mana Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, Tuanku Sharafuddin telah berkenan dengan nama rasmi yang bakal dimasyurkan, diisytiharkan oleh Tuanku sendiri. Satu tarikh dan majlis pemasyuran akan dibuat mengikut ketetapan yang diperkenankan oleh Tuanku Sultan Selangor. Penaitarafan ini bermaksud Majlis Perbandaran Klang mempunyai kekuatan kewangan yang mampan. Selaras dengan pengumuman itu, KPKT turut meluluskan 21 projek berjumlah RM5 juta. Kerajaan negeri disaran lebih proaktif bina hubungan strategik dengan universiti tempatan untuk manfaat kepada masyarakat. Universiti ini perlu dipergunakan. Mesti dimanfaatkan. Dia adalah satu gergasi yang hidup di tengah-tengah negeri dan masyarakat. Setiap tahun kita bagi 175 juta untuk operasi. Mesti dimanfaatkan. Universiti bukan sekolah tinggi. Universiti bukan hanya melahirkan pelajar. Tetapi dia ada matlamat tertentu. Beliau ditemui pada majlis perasmian inkubator keusahawanan Pusat Penyelidikan dan Hospital Pengajar Perubatan Veterinar UMK di Bacok. Tidak ada sebarang sekatan untuk mahasiswa dari 6 negeri untuk pulang mengundi pada PRU DUN ke-15. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, tiada peperiksaan akan dijalankan pada hari pengundian 12 Ogos yang jatuh pada hari Sabtu.
Pilihan raya negeri ini tak melibatkan seluruh 13 negeri, hanya 6. Jadi pelajar-pelajar daripada negeri lain dah memang buat jangkaan kerana tarikh examination tu sudah lama diberitahu. Jadi ada pelajar-pelajar yang dah beli tiket Sabah Sarawak nak balik. Jadi mereka hendak peperiksaan terus diadakan, hanya yang kita pastikan hari Sabtu tak ada peperiksaan. Setakat ini hanya 2 universiti yang masih belum tamat peperiksaan, iaitu Universiti Teknologi Mara dan Universiti Utara Malaysia. Saudara, penerbangan drone tanpa kelulusan di kawasan tumpuan ramai sepanjang tempoh PRU DUN ke-15 dilarang. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menjelaskan larangan itu bagi memastikan kelancaran pilihan raya serta mengelakkan kejadian tidak diingini, terutama membabitkan aspek keselamatan orang ramai. Larangan tersebut termasuk pada hari penamaan calon, pengundian awal dan hari pengundian iaitu pada 29 Julai, 8 dan 12 Ogos serta sepanjang 14 hari tempoh berkempen. Ia tertakluk di bawah Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969, Akta 3, Peraturan 98, Peraturan 140 hingga 144, Peraturan Penerbangan Awam Malaysia dan Civil Aviation Directives (CADS). Sementara itu, Tenaga Nasional Berhad TNB menasihatkan semua parti politik supaya tidak memasang sebarang bentuk bahan kempen di mana-mana premis dan pepasangan elektrik milik syarikat utiliti itu sepanjang tempoh PRU DUN ke-15. Menurut Ketua Pegawai Rangkaian Pembahagian TNB Wan Nazmi Wan Mahmud, larangan itu termasuk menampal atau menggantung bahan kempen seperti poster, bendera, gegantung dan sepanduk di menara penghantaran. Ini termasuk tiang elektrik, peti pembekal, pencawang, tiang elektrik, konkrit dan atas talian. Ia menyalahi peruntukan Seksyen 37 Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta 447 iaitu mengganggu, mencacatkan atau merosakkan pepasangan elektrik. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Wah! Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. KRS Travel Sendirian Berhad menganjurkan program kerjaya mutawif antara realiti dan fantasi dalam usaha untuk melahirkan mutawif yang berkaliber dan berpengetahuan dalam pelbagai bidang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KRS Group, Muhammad Sunaibari Muhammad Khalil, tujuan utama penganjuran program tersebut ialah untuk memberi pendedahan awal terutama kepada pelajar tahfiz bahawa kerjaya mutawif mampu memberi peluang pekerjaan. Harapan kita dapat melihat supaya dapat lebih ramai mutawif, yang mana tujuan kita adalah supaya mereka melihat apa yang ciri-ciri yang perlu ada dengan mutawif, dan tujuan kursus ini adalah untuk memberitahu mereka ciri-ciri kita, misi kita dan juga visi kita untuk melahirkan mutawif-mutawif yang lebih ramai di Malaysia. Program dengan kerjasama Perkeso Negeri Sembilan itu turut disertai 40 peserta terdiri daripada anak-anak tahfiz sekitar daerah Seremban. Ini adalah satu inisiatif yang kita bekerjasama dengan KRS Travel untuk kita bantu pelajar-pelajar tahfiz ataupun bakal-bakal mutawif lah untuk seperti yang saya diberi maklum. Nah, kita nak bantu dia daripada side Perkeso sendiri, kita nak bantu dari segi kebolehpasaran, kita akan bagi bengkel kebolehpasaran, bagi pendedahan tentang bengkel kebolehpasaran untuk bantu lagi pelajar-pelajar tahfiz ni enhance lagi dia punya soft skill, dia punya pengetahuan tentang kebolehpasaran, apa yang mereka boleh dapat, kerja apa yang mereka boleh dapat.
Guru-guru serta pelajar tahfiz menyatakan program tersebut memberi manfaat mengenai kerjaya sebagai mutawif. Taklimat berkaitan dengan kerjaya yang dianjurkan oleh pihak KRS Travel bagi memberikan pendedahan kepada para peserta, khususnya kepada anak-anak tahfiz ya, di ma'had saya ini, supaya dapat mereka melihat di antara peluang kerjaya yang boleh mereka ceburi, khususnya dalam pengajian Islam ni, adalah untuk menjadi mutawif. Program ini sangat bagus kerana ia mampu memberikan pencerahan dan pendedahan buat mereka yang ingin menjadi mutawif. Okey, especially bagi remaja-remaja zaman sekarang, mereka di mana tidak terbuka dengan kerjaya-kerjaya seperti ini. Tetapi bila adanya program seperti ini, ia mampu memberikan pendedahan kepada mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang kerjaya mutawif. Dia lebih kepada mendedahkan kepada remaja, kepada kami lah, pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz Sadiah di Rosah ni untuk mengenali lebih luas berkaitan dengan kerjaya mutawif ni. Sebab kami selalu kurang didedahkan kat sekolah. Kami tahu mutawif tu apa, bawa jemaah-jemaah haji dan umrah kan. Tapi kami tak tahu macam mana jalan dia, apa kelebihan dia kalau kita belajar ni. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 2 Ogos.